Bismillahirrahmanirrahim. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang masih lagi cekal berpuasa, meneruskan puasa kita dalam bulan Ramadan, mengabdikan diri kepada Allah, menjadikan puasa sebagai satu alat yang akan menyampaikan kita kepada Allah di syurga kelak, insya-Allah. Baik. Seperti biasa dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, saya akan mulakan dengan membaca satu hadis yang berkaitan pada hari ini mengenai tentang Ramadan, yang mana hadis ni tuan-tuan puan-puan telah selalu dengar, iaitu hadis mengenai tentang kita hendaklah puasa bersungguh-sungguh dalam Ramadan, iaitu puasa yang menjauhkan kita daripada segala maksiat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kepada kita bahawa barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan secara dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh wahtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Taala akan memberikan dia keampunan. Bahkan dalam riwayat yang lain pula Rasulullah kata, rugilah mereka yang disampaikan ke dalam bulan Ramadan tetapi mereka keluar dalam bulan Ramadan dalam keadaan dosa mereka tidak diampunkan. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan, puasa kita ni menjadikan jiwa kita ni disucikan, dan mudah-mudahan kita mendapat keampunan daripada Allah Taala. Baik. Seperti biasa, dalam rancangan hari ini kita bersama dengan Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Sihat doktor, doktor sihat ke? Alhamdulillah. Hari ini tajuk macam mana okey kita Okey, saya dengar tadi Ustaz Husaini ada nyanyi-nyanyi sikit. Kena dengan topik tadi kita pada hari betul, ini doktor. Betul. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, apa yang disampaikan oleh Ustaz Husaini tadi adalah mempunyai topik dalam pengajian kita pada hari ini, iaitu hadis yang mempunyai kaitan dengan peristiwa ataupun perkara syahid. Tapi sebelum kita bincangkan lebih lanjut mengenai tentang hadis para syuhada ini, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar ya, yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja lagi, insyaAllah sama-sama kita tengok suratul Baqarah ayat yang ke-154 dan 155. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mengurniakan kita sebaik-baik ganjaran insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, perhatikan dalam mushaf, perhatikan dalam Al-Quran. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi menyentuh tentang Allah Ta'ala berfirman bahawa jangan kamu sangkakan
bahawa mereka yang syahid di jalan Allah ini telah mati, tetapi mereka sebenarnya hidup dalam keadaan wahum la yash'urun, tetapi kamu tidak menyedarinya. Baik, mengenai tentang hadis para syuhada, orang yang golongan yang mati syahid ni masih hidup dalam syurga, ada sebuah hadis yang panjang menceritakan mengenainya. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usiba ikhwanukum bi Uhud ja'ala Allah azza wa jalla arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin taridu anhar al-jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadil min dhahabin fi dhillil arshi falamma wajadu tiba mashribihim wa ma'kilihim wa husna maqilihim qalu ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sana'a Allah lana li'alla yazhadu fil jihad wa la yankulu 'anil harb faqala Allah azza wa jalla ana uballighuhum ankum fa anzala Allah azza wa jalla haula'il ayat ala rasulihi wa la tahsabanna alladhina qutilu. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saudara-saudara kamu gugur iaitu syahid di medan Uhud, Allah menjadikan roh mereka di dalam perut burung hijau. Burung-burung ini akan pergi ke sungai-sungai di syurga dan makan sebahagian buah-buahannya. Burung tersebut akan berlindung di lampu-lampu yang diperbuat daripada emas di bawah naungan arasy Allah. Setelah mereka yang gugur syahid itu merasai kelazatan minuman dan makanan mereka serta keindahan tempat tinggal, mereka pun berkata, alangkah baiknya jika saudara-saudara kami mengetahui apa yang Allah telah lakukan kepada kami, agar mereka tidak lagi malas untuk berjihad dan tidak takut untuk berperang. Allah berkata, aku akan menyampaikannya kepada mereka bagi pihak kamu. Maka Allah pun menurunkan ayat yang dibacakan tadi, wala tahsabannal ladzina qutilu, janganlah sekali-kali kamu menyangkakan bahawa orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah itu telah mati, tetapi sebenarnya mereka hidup di dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, hadis yang sangat panjang yang berkaitan tentang ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi. Jangan ke mana-mana, kita akan teruskan perbincangan selepas daripada ini. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana dengan Ramadan kali ini? Hari ini macam mana kita berpuasa, ya, kita berbuka puasa bersama keluarga. Mudah-mudahan semua kekal semangat sehingga ke akhirnya, kekal konsisten, kualiti tambah dengan kuantiti. Doktor, ya. Masya-Allah, hebat tu kita nak tahulah tu, kita nak bagi semangat sikit, okay. Ya. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi kepada topik perbincangan hadis kita nak melihat siapakah tokoh perawi yang telah dibacakan hadisnya oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidina Ibnu Abbas, yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat pendidikan secara bersahaja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doktor, ya. Ya, betul. Betul. Kalau dengan Sayyidina Ibnu Abbas ini kata digelar ilmuwan lah pada betul. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, doktor. Baik, seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi, perawi kita adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, ataupun ringkas namanya adalah Ibn Abbas, yang mana kalau kita perhatikan sama-sama dalam slide ini, beliau adalah seorang sahabat yang pernah mendapat pendidikan secara bersahaja, maknanya secara casual dengan Rasulullah, digelar sebagai tinta ummah, hibrul ummah, kerana keilmuannya dalam bidang tafsir, dan kemudian mendapat keberkatan doa Rasulullah, iaitu kita pernah bacakan doa ni kepada tuan-tuan, yang mana kita minta tuan-tuan bacakan kepada anak-anak kecil kita, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Betul Ustaz Husaini, ya? Doa ni kita bacakan kepada anak-anak kita seperti mana yang dibacakan oleh Rasulullah ke atas Abdullah bin Abbas. Baik, mengenai dengan poin yang pertama, suka saya kongsi juga dengan tuan-tuan bagaimana pendidikan bersahaja ini, pada hakikatnya ada sebuah hadis yang menceritakan mengenai perkara ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunggang
tunggangannya dengan Saidina Abdullah bin Abbas. Maknanya Abdullah bin Abbas duduk di belakang dia. Dia kata wa ana radifu Rasulillah. Aku duduk belakang Rasulullah. Lalu ketika mana Rasulullah sedang menunggang dengan Abdullah bin Abbas, Rasulullah pun mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas sebuah hadis. Dia kata ya gulam uallimuka kalimatin. Wahai budak, nak tak engkau? Dia panggil Abdullah bin Abbas gulam, iaitu budak. Maknanya wahai budak, nak tak engkau aku ajarkan kau beberapa kalimah, iaitu antara kalimah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas adalah mengenai hadis yang berkaitan tentang akidah. Jadi yang ni menunjukkan bagaimana pendidikan ataupun tarbiyah ataupun pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Saidina Abdullah bin Abbas secara bersahaja. Jadi yang ni pun kita boleh amalkan di rumah juga tuan-tuan, yang mana kadang-kadang sebenarnya pendidikan secara bersahaja ni lebih efektif, iaitu waktu kita tengah makan dengan anak kita, Ustaz, maknanya waktu kita tengah naik kereta dengan dia ke, ataupun waktu kita main dengan dia ke, kita sembang dengan dia perkara yang bermanfaat. Betul. Mudah-mudahan dia ingat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, maknanya pendidikan tu secara casual, secara bersahaja, kerana dalam keadaan tu yang kadang-kadang budak-budak ni lebih ingat apa yang disampaikan daripada hadis-hadis ataupun daripada pengajaran yang penting. Baik, kita masuk kepada perbincangan seterusnya mengenai tentang para syuhada ni hidup di syurga. Kalau kita mulakan pengajian kita tadi dengan nyanyian merdu Ustaz Husaini, maknanya tentang apa lagu tadi Ustaz Husaini? Itu merupakan syuhada perempuan wanita yang pertama yang memeluk agama Islam, iaitu Sumayyah. Sumayyah, betul. Patutnya doktor kena sambung tadi. Saya nyanyi suara tak apa sedap. Nanti tuan hujan lah. Okay, tentang syuhada ni yang dinyanyikan ataupun disampaikan oleh Ustaz Husaini tadi tentang Sayyidatina Sumayyah. Kemudian ayat Quran Allah Ta'ala ceritakan pula, jangan kita anggap orang-orang yang telah syahid ni meninggal ataupun telah mati tetapi mereka hidup di syurga. Kemudian kita bacakan pula hadis bahawa Rasulullah menyebutkan bahawa ruh para syuhada ni berada di syurga dan dia orang menikmati tentang kenikmatan syurga, sehingga mereka berkata alangkah baiknya andai sekiranya kenikmatan yang kami tahu ni boleh disampaikan kepada sahabat-sahabat kami di muka bumi supaya mereka tidak malas untuk berjihad ataupun memperjuangkan agama Allah. Masya-Allah, yang ni nikmat yang tidak akan dapat kita rasai di dunia ini melainkan di dalam syurga. Sehingga itulah Allah Taala turunkan ayat yang memberikan kepada kita gambaran bahawa mereka yang syahid ini adalah sebenarnya hidup di syurga. Baik, yang pertama pengajaran yang kita boleh dapat daripada sini adalah mengenai tentang kenapa ataupun persoalan yang kita boleh persoalkan dalam hadis inilah kenapa Rasulullah membayangkan para sahabat ni hidup di syurga, iaitu dia nak memberikan satu motivasi. Kalau kita baca hadis tadi Ustaz Husaini, sebenarnya para syuhada tu adalah mereka yang syahid di perang Uhud yang Rasulullah cerita dalam hadis tu ataupun yang disampaikan dalam hadis tu. Mungkin ada antara sahabat keluarga Nabi yang terkorban dalam peperangan Uhud tu. Betul. Sebagai contoh, sebagai contohnya Hamzah, Singa Allah. Betul. Nabi. Macam tu juga yang kita sebutkan tadi tentang Jabir bin Abdullah. Ayah dia iaitu Abdullah bin Amru juga syahid dalam perang Uhud. Ramai sebenarnya sahabat yang juga syahid dalam perang Uhud. Jadi Rasulullah memberikan satu sisi yang berbeza. Kalau dia orang lemah semangat, Jabir tadi lemah semangat, ayah dia dah meninggal, Rasulullah kata sebenarnya mereka masih lagi hidup di syurga, memberikan satu motivasi, satu perkara yang positif. Sama seperti Talha. Kalau tuan-tuan perhatikan, sebenarnya Saidina Talha, Ustaz Husaini, waktu dalam perang Uhud tangan dia cedera. Yadahu syallak, dalam hadis riwayat Bukhari kata tangan dia longlai ataupun lumpuh ketika perang Uhud. Tetapi Rasulullah kata man sarrahu an yanzula ila rajulin syahidun yamshi fil ard, siapa yang nak tengok syahid yang masih lagi berjalan di atas muka bumi, maka perhatikanlah kepada Talha. Menggambarkan Rasulullah ambil side yang positif, tak ambil yang tangan ke ataupun orang meninggal, tak. Rasulullah fokuskan kepada dia ni adalah baik di sisi yang orang lain tak nampak. Perbincangan selanjutnya kita akan teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis para syuhada. Iaitu kalau dalam Quran Allah Ta'ala menggambarkan para syuhada ni hidup di syurga, maka dalam hadis Rasulullah perincikan lagi mereka merasai kenikmatan, makanannya lazat, minumannya lazat, tanah haruman yang bau yang wangi berada di syurga. Maka Rasulullah memberikan positif, side positif, sisi-sisi positif tentang
mereka yang telah mati syahid ni tadi kerana berjihad di jalan Allah. Baik, mengenai tentang jihad di jalan Allah, ada isu-isu mungkin yang kita boleh bincangkan pada hari ini Ustaz Husaini tentang jihad nak mendapatkan syahid dan sebagainya. Kalau orang dulu dia berjihad untuk mendapatkan syahid, kalau pada zaman sekarang ni macam mana Ustaz Husaini rasa, apakah perjuangan yang boleh kita teruskan dalam hari ini? Baik doktor, soalan yang sangat cantik. Masya Allah. Sebab apa? Sebab saya bercakap itu sebab anak-anak muda sekarang ini perlu diberi kesedaran. Betul. Bagaimana kalau menuntut ilmu itu pun merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana menuntut ilmu di dalam haiwan ataupun ikan-ikan di laut pun mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dipermudahkan urusan orang yang menuntut ilmu. Betul. Ya, talabul ilma faridatan likulil muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada semua muslim. Hebat Ustaz Husaini ni. Bukan saja mahir dalam Quran, mahir dalam hadis. Sebab saya belajar dengan Dr. Sanusi. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, kita masuk pada topik perbincangan kita tadi mengenai tentang jihad yang boleh dilaksanakan sehingga seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Husaini, sebahagiannya adalah dengan menuntut ilmu. Seperti mana yang kita lakukan juga pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berjuang untuk mendapatkan kebenaran. Walaupun mungkin pahalanya tidaklah seperti pahala orang yang berjuang untuk mendapatkan pahala syahid itu tadi, kerana pahala syahid ni lah pahala yang sangat tinggi. Cumanya saya suka juga untuk ingatkan kepada tuan-tuan, berdasarkan hadis yang kita belajar ni tadi, maka tak salah juga kita bercita-cita untuk mendapatkan syahid. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, baginda menyatakan man sa'ala Allahu syahadah, barang siapa yang bercita-cita ataupun memohon kepada Allah Taala untuk mendapatkan syahadah bisidqin, dengan sesungguh-sungguh syahadah ataupun sesungguh-sungguh doanya, maka Allah Taala akan ballaghahullahu manazilash syuhada wa in mata ala firashi. Allah Taala akan berusaha, Allah Taala akan berikan dia pahala seperti orang mati syahid juga sekalipun mereka mati di atas katil. Rasul kata demikian kerana seakan-akan mereka yang bersungguh untuk bercita-cita mati syahid ni, Allah Taala boleh memberikan dia pahala, tapi dia kena bersungguh-sungguhlah. Jangan dia bersungguh-sungguh tapi tak ada usaha pun tak jadi juga. Dan juga saya juga suka untuk kongsikan kepada tuan-tuan, sebenarnya dalam kes yang mati syahid ni juga semua perkara Allah Taala boleh ampunkan, tapi satu perkara juga yang mungkin tersangkut iaitu hutang. Yang ni jangan lupa hutang, iaitu walaupun setiap orang tu boleh Allah Taala ampunkan dari aspek dosanya diampunkan kerana mati syahid, tetapi aspek hutang mesti dilunaskan juga. Perkara ni sebenarnya disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, qala yaghfirullahu lisyahid, Allah Taala mengampunkan semua dosa para syuhada, kullu dhanbin illa ad-dain, semua dosa Allah Taala boleh menghapuskannya melainkan hutang. Yakni kalau kita berusaha untuk mendapatkan ganjaran pahala syurga di sisi Allah Taala, tapi jangan lupa kita menyelesaikan hak kita bersama dengan orang sekeliling kita. Baik, begitulah perbincangan kita mengenai hadis tentang syahid yang hidup di syurga dan kelebihan-kelebihan yang Allah Taala beri kepada dia. Maka dalam perbincangan hari ini kita akan tengok juga resolusi ataupun pengajaran yang kita boleh pelajari daripada hadis yang kita bacakan. Mari sama-sama tuan-tuan kita tengok pada slide kita mengenai tentang resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, beriman tentang kewujudan hari akhirat, iaitu ayat-ayat tentang mati syahid, syurga dan neraka adalah menceritakan tentang kewujudan hari akhirat itu sendiri. Yang keduanya adalah memuliakan mereka yang telah berjuang di jalan Allah sehingga mengorbankan jiwa mereka. Ini tanggungjawab kita. Dan yang ketiganya, kita hendaklah menjadikan para syuhada sebagai inspirasi agar lebih bersemangat dalam perjuangan, dalam setiap apa perjuangan. Macam yang Ustaz Husaini sebut tadi, perjuangan tak semestinya dalam berjihad. Kalau dalam situasi sekarang mungkin boleh dengan menuntut ilmu dan sebagainya. Baik, sebelum kita akhiri pengajian kita, walaupun secara ringkas ni rasa macam sekejap je pengajian kita tentang hari ini, tapi sebelum tu seperti biasa sama-sama kita menyumbang. Saya memohon menyeru kepada tuan-tuan sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana tabung ini akan diusahakan untuk program pendidikan tentang Quran dan hadis, begitu juga dengan aset-aset tentang Al-Quran dan hadis tu, dan kemudian bagi memberkati
pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati usaha kita dalam bulan yang mulia ini, memberkati segala usaha yang kita jalankan dalam bulan Ramadan ini. Saya mempersilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih Doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan berbaki untuk kita berbuka puasa bersama dengan keluarga kita. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara doa yang mustajab, iaitu doa selepas asar. Ya, iaitu jom kita sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengurniakan kita sebaik-baik ganjaran insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami kesihatan yang baik, akal fikiran yang baik ya Allah, tubuh badan yang sihat ya Allah, untuk melaksanakan amal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah apa yang masuk di dalam badan kami ini ya Allah halalan tayyiban ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah makanan yang kami makan ini makanan yang baik lagi halal ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang mazmumah ya Allah. Engkau jadikanlah, tanamkanlah dalam hati kami ini sifat-sifat mahmudah ya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Allah kami dapat berbakti ya Allah, menjalankan amanah kami kepadamu ya Allah, khususnya dalam melaksanakan amal ibadahmu dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.